yang dilaksanakan di negeri Terengganu umpamanya, apabila dia menjadi Menteri Besar dan bila dibuat konon jenayah syariah di negeri Terengganu, itu antara tempoh period yang kita lihat bagaimana beliau mengaplikasikan dalam pentadbiran. Mungkin sebelum pada itu sebagai ulama dan sebagai ahli parlimen tidak ada kuasa untuk mengkononkan apa-apa perlembagaan atau undang-undang di sebuah negeri. Jadi kita tak dapat lihat evidennya bila menjadi Menteri Besar dan bermulalah proses untuk membina konon jenayah syariah negeri Terengganu. Salah satu perkara yang ditekankan oleh beliau, contrary dengan konon-konon jenayah syariah yang kita lihat di negara-negara luar, di Nigeria, di Pakistan, yang hanya mengambil pendekatan satu-satu mazhab saja. Dan apa yang dilaksanakan di Terengganu ini mengambil kira tentang pelbagai pandangan-pandangan ulama dari pelbagai mazhab yang bukan saja mazhab empat, termasuklah pandangan daripada Al-Zahiri, pandangan daripada lain-lain ulama, untuk melihat mana yang perlu diambil untuk disesuaikan dengan keadaan kita ini sebagaimana hujahnya ada. Saya buat satu contoh. Apabila di peringkat awal dimasukkan dalam konon itu bahawa non-Muslim diberi pilihan sama ada untuk nak diadili mengikut jenayah syariah ataupun dengan civil law. Pandangan yang popular dalam mazhab Syafi'i tentunya ialah bahawa non-Muslim dalam sebuah negara umat Islam itu tidak diberi pilihan. Mereka juga tertakluk kepada undang-undang sedia ada, termasuklah undang-undang syariah sedia ada. Pandangan yang mengatakan bahawa non-Muslim diberi pilihan adalah salah satu pandangan yang agak minoriti dalam mazhab Syafi'i, hatta dalam mazhab empat pun. Tetapi kenapa diambil pendekatan itu di negeri Terengganu? Di negeri lain kita sebab tak dibuat konon itu kan, jadi kita boleh sebut tentang negeri Terengganu adalah kerana pertama ada pandangan yang minoriti yang katakan non-Muslim boleh buat pilihan kerana beliau mengambil sikap Tuan Guru mengambil sikap siasah syariah, iaitu melihat kedudukan masyarakat, melihat kekangan negeri Terengganu dari segi undang-undang tubuh negeri Terengganu dan bidang kuasa dengan kerajaan persekutuan, undang-undang Federal Constitution, maka diambil jalan yang paling ringan. Walaupun itu bukan pendapat yang paling kuat. Jadi ini memberi pada saya adalah suatu paradigm pemahaman mengkononkan undang-undang di negeri-negeri bukan semata-mata melihat mana pendapat yang paling rajih ataupun paling kuat, tapi melihat untuk disesuaikan dengan keadaan. Inilah yang dikatakan sebagai siasah syariah. Kalau kita tengok di Pakistan umpamanya, saya tak tahu detail lah, tapi bagaimana mereka ini interpretasi konon-konon jenayah syariah itu sangat ketat. Dan kenapa di negeri Terengganu Tuan Guru mengambil pendekatan tidak ketat? Kerana mengambil kira faktor-faktor yang ada tu. Jadi inilah pemahaman siasah syariah inilah yang ditekankan dan diamalkan. Jadi saya rasa ini satu paradigm baru yang dibawa oleh Tuan Guru. Ilmu itu sudah ada, tapi keberanian kepimpinan untuk melakukan perkara yang demikian. Memang pada peringkat awal dulu, saya ingat lagi ada kalangan ulama-ulama kita yang memberi kritikan dalam contoh tadilah, dalam contoh non-Muslim tadi tu. Dan beliau oleh kerana pengajian master beliau adalah mengenai siasah syariah, aplikasi terhadap ilmu-ilmu ini diamalkan terus. Dan saya ingat lagi apa yang selalu disebut, pernah disebut oleh Tuan Guru tentang bagaimana dalam ada satu hadis Nabi SAW menyebut bahawa orang mana-mana orang yang jumpa dengan kerjakan tanah itu jadi milik dia. Dan Imam Al-Haramain mengatakan siapa yang kerjakan tanah itu tanah milik dia. Tapi Imam Al-Haramain adalah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa ada ulama lain dalam mazhab Syafi'i tapi yang berada di Iraq tidak menggunakan applykan perkara itu di tempat mereka? Tak semestinya dia kerja boleh kerja terus. Ini dikatakan siasah syariah. Kenapa? Kerana melihat suasana masyarakat di semenanjung tanah Arab, tanah tak subur, kering kontang, pasir, berpasir dan air tak ada. Jadi kalau dia buat ketat cara
dan sesuai dengan Nabi sebut di situ. Tapi apabila negara yang subur seperti di Iraq, maka para ulama membuat tafsiran bahawa ia memerlukan kepimpinan ataupun negara untuk membuat penyelarasan siapa yang boleh kerja tanah itu milik siapa dan sebagainya. Ini konsep siasat syariah inilah yang Tuan Guru aplikasikan dalam negara kita, melihat kesesuaian masyarakat kita. Kalau kita baca kitab-kitab lama, lama tulisan Jawi di Malaysia ni, di pengajian-pengajian pondok, siapa yang tak pakai kopiah umpamanya adalah di kalangan orang yang fasik. Memang disebut begitu. Tetapi apa yang bila Tuan Guru balik dan ulama-ulama kita balik, mereka tengok kesesuaian pula. Adakah nak ditekankan benda itu dulu kepada orang yang pakai, dah okeylah. Pada orang tak pakai lagi, jangan dipaksa mereka untuk pakai, kerana atas sebab-sebab tertentu dan keperluan siasat syariah tadi. Jadi pendekatan yang orang kata yang tarik tali dalam perkara-perkara yang tidak qat'i, dalam perkara-perkara yang tidak qat'i itu boleh difleksibelkan. Ini sebenarnya betapa fleksibelnya Tuan Guru dalam membawa pendekatan dalam masyarakat. Apa yang kita lihat antaranya yang berlaku di negeri Terengganu pada zaman pemerintahan PAS yang diketuai oleh Tuan Guru sebagai Menteri Besar pada tahun 1999 hingga 2004 adalah oleh kerana di negeri Terengganu ini kita kena faham juga dengan struktur budaya masyarakat yang ada di negeri Terengganu ini tidak berlaku adu-adun daripada wanita yang bertanding dalam pilihan raya yang memenangi dalam peringkat Dewan Undangan Negeri, sama ada daripada pihak UMNO atau daripada mana-mana parti atau daripada PAS sendiri. Pada tahun 1999 hingga 2004 itu, maka dilihat perlunya representasi daripada kelompok wanita, maka digubal enactment dalam Undang-Undang Negeri Terengganu untuk membenarkan pelantikan adun dilantik, dan dengan fokusnya ialah supaya kita dapat lantik daripada mana-mana yang tidak diwakili, dan dalam pertimbangan Parlimen pada masa itu adalah bagi Tuan Guru adalah untuk melantik ada wanita lah. Dan itu tapi pada waktu itu tidak dapat kita realisasikan pelantikan itu kerana kekangan keuangan. Dan alhamdulillah bila kita menang kali kedua ini, maka saya merasakan inilah peluang untuk kita laksanakan apa yang perancangan itu. meneruskan apa yang telah dirangka sebelum ini. Dan saya rasa semangat terbesar Tuan Guru di negeri Terengganu ialah meletakkan asas dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu bahawa rujukan tertinggi ialah Quran dan hadis. Itu tidak dibuat di mana-mana negeri, dan dibuat di negeri Terengganu ini oleh pada zaman Tuan Guru menjadi Menteri Besar. Dan saya rasa itu adalah semangat yang akan berkekalan duduk situ sampai bila-bila.